Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pelajar. Sebelum ini kamu telah mempelajari mengenai zaman air batu. Jadi kamu semua sudah tentu telah mengetahui tentang pembentukan fizikal bumi yang bermula 650 juta tahun dahulu sehingga hari ini. Jadi pada hari ini cikgu akan meneruskan topik pembelajaran kita. Pada hari ini kita akan belajar dua subtopik, iaitu subtopik 2.3 iaitu garis masa zaman air batu dan subtopik 2.4 iaitu ciri-ciri zaman air batu akhir. Baiklah, untuk pengetahuan para pelajar, terdapat 4 zaman air batu iaitu zaman Miosen, zaman Pliosen, zaman Pleistosen dan Holosen. Ini merupakan rajah garis masa zaman air batu. Zaman Miosen dipercayai berlaku antara 23 juta hingga 5 juta tahun dahulu. Seterusnya, zaman Pliosen dipercayai berlaku antara 5.3 juta hingga 2.6 juta tahun dahulu. Zaman Pleistosen pula berlaku antara 2.5 juta hingga 10,000 tahun dahulu. Manakala zaman Holosen ialah zaman yang bermula sejak 10,000 tahun dahulu sehingga kini. Ahli paleontologi yang mengkaji sejarah bumi berpendapat bahawa hidupan di bumi bermula semenjak 545 juta tahun dahulu. Kamu cuba lihat garis masa tersebut. Trilobat, Eucliptera dan Crenostoan lili merupakan hidupan dan tumbuhan yang wujud pada 500 juta tahun dahulu. Kemudian Dipterus pula wujud pada 25 juta tahun dahulu. Diikuti Coiled Cephalopod yang wujud pada 50 juta tahun dahulu. Stegosaurus pula wujud pada 2 juta tahun dahulu. Kemudian diikuti Diatrima, Hyracotherium dan Dinosaurium yang wujud kira-kira 12,000 tahun dahulu. Kewujudan hidupan pelbagai spesies tersebut adalah berkait rapat dengan perubahan iklim dan peringkat zaman yang dilalui. Berdasarkan garis masa tersebut, kita dapat mengetahui bahawa berlaku perkembangan dan evolusi hidupan dan binatang mengikut perkembangan tempoh masa. Seterusnya, cikgu akan menerangkan ciri-ciri zaman air batu akhir. Terdapat 6 ciri zaman air batu akhir iaitu aras laut, kehidupan manusia, ciri fizikal bumi, binatang, tumbuhan dan suhu. Bagi ciri yang pertama iaitu aras laut, semasa zaman air batu, permukaan air laut membeku dan paras air laut rendah kerana pada zaman air batu suhu adalah rendah. Pada zaman air batu juga, pulau-pulau bersambung dengan tanah besar dan memudahkan manusia serta binatang bermigrasi. Namun kini, pulau-pulau ditenggelami oleh air laut kerana paras air laut meningkat disebabkan oleh berlakunya pencairan glasier akibat daripada peningkatan suhu bumi. Bagi ciri yang kedua, iaitu kehidupan manusia. Semasa zaman air batu, terdapat manusia yang tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk. Mereka hidup secara nomad iaitu berpindah randah. Mereka juga memburu binatang untuk dijadikan makanan. Okey, menerusi ciri tersebut, kita dapat tafsirkan bahawa manusia pada zaman air batu mempunyai daya tahan fizikal yang tinggi terhadap cuaca sejuk yang melampau. Ciri yang berikutnya adalah ciri fizikal bumi. Semasa zaman air batu, permukaan air laut yang membeku menyebabkan sebahagian besar bumi diliputi salji. Ciri yang seterusnya adalah binatang. Semasa zaman air batu, binatang seperti mamut berbulu, badak, kuda dan singa. Okey, binatang-binatang ini kamu boleh rujuk buku teks muka surat 35. Sebab cikgu terlupa untuk memasukkan gambar binatang-binatang tersebut. Okey. Binatang-binatang tersebut tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk. Baiklah, nanti cikgu akan bagi link video movie Ice Age dalam grup WhatsApp. Okey, movie tersebut menggambarkan hidupan zaman air batu, okey. Ciri yang seterusnya adalah tumbuhan. Semasa zaman air batu, tumbuhan utama ialah rumput dan tumbuhan renek yang menjala. Ciri yang terakhir adalah suhu. Semasa zaman air batu,
Suhu dunia terlalu sejuk. Jadi dunia dipenuhi oleh salji, terutamanya di kawasan kutub dan benua Eropah. Baiklah pelajar, itu sahaja topik pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, sebelum cikgu rumuskan mengenai topik pembelajaran sebentar tadi, jom kita uji minda dahulu. Okey, soalan. Apakah kesan jika suhu dunia semakin meningkat? Di sini cikgu sediakan cadangan jawapan, iaitu apabila suhu dunia meningkat, ais di kutub utara akan mengalami proses pencairan yang akan menyebabkan berlakunya peningkatan paras air laut dan pulau-pulau seperti Pulau Langkawi, Pulau Perhentian akan tenggelam. Oleh itu, kita hendaklah menjaga alam sekitar supaya suhu dunia tidak akan meningkat. Jadi pada hari ini kamu telah belajar dua perkara, iaitu garis masa zaman air batu, iaitu zaman Miosen, zaman Pliocene, zaman Pleistosen dan zaman Holosen. Kemudian kamu juga telah mempelajari mengenai ciri-ciri zaman air batu akhir, iaitu aras laut, kehidupan manusia, ciri fizikal bumi, binatang, tumbuhan dan suhu. Baiklah, sekian. Terima kasih.